Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama lagi pada pagi ini untuk menyambung tadabbur kita menerusi surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-255 yang merupakan yang disebut sebagai ayatul kursi. Baik, kita baca sama-sama ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jadi Allah, kita terjemah sama-sama dulu, ulang kaji. Allah la ilaha, terjemahkan. Ulang kaji terjemahan. Saya sebut, semua terjemahkan. La ilaha. Jadi tengok nota balik. Tengok nota balik. Siapa yang hadir hari pertama, maksudnya minggu lepas sebelum tu, yang tu waktu tu kita ada terjemah secara harfiah. Kalau tak ada tak apa, tengok dalam terjemahan lah. Jadi la ilaha, tiada sebarang ilah. Jadi ilah tu maksudnya apa? Kita bincangkan yang diabdikan diri. Al-ma'bud, tiada sebarang ilah, iaitu tiada sebarang Tuhan yang diabdikan diri. Illa huwa, dia. Al-hayyu, yang maha hidup. Al-qayyum, yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhu, ia menguasai. Ta'khudhu, ia menguasai. Hu, akannya. Sinatun, oleh mengantuk. Jadi itu terjemahan kita dah bagi tahu bahasa Arab ini. Dia punya susunan dia tata bahasa dia terbalik sikit daripada bahasa Melayu.
Okey. Jadi dia punya pelaku dia selepas fa'il. Pelaku di sini mengantuk. Mengantuk tidak menguasai Allah. Itu maksud dia. Mafhum dia, Allah tidak mengantuk lah. Wala, dan tidak juga naum, tidur. Jadi Allah mengantuk dan juga tidur tidak menguasai, tidak menimpa ke atas Allah. Lahu, ma, apa yang fi, di as-samawati, petala langit, wa, ma, apa yang fi, di al-ardi, di bumi. Man, siapakah? Itu terjemahan harfiah dia, ya. Tapi di sini man, di sini dia ada maksud nafi, tiada siapa. Tiada siapa. Za, itu. Alladhi, yang. Yashfa'u, dia memberi syafaat. Inda, hu, daripadanya. Illa, bi, dengan izni, hi, ya. Ya'lamu, dia mengetahui. Ma, baina aidi, ini satu frasa. Him, bagi mereka. Wa, ma, khalfa, hum, bagi mereka. Wa, la, yuhituna, mereka meliputi, bi, syai'in, min, ilmihi, ilmu baginya. Illa, bima, ma, sya'a, wasi'a, telah meliputi, iaitu telah meluas, telah luas, meliputi kursiyu. Jadi itu fa'il dia. Hu, as-samawati, akan petala langit, itu maf'ulun bih dia. Wal arda, wa, la, ya'udu, ia memberatkan. Hu, hifzu, huma, bagi keduanya. Jadi langit dan bumi itu tidak memberatkan Allah untuk menjaganya. Wa huwa al-aliyu, yang maha tinggi, al-azim, yang lagi yang maha agung. Jadi siapa yang nak ikuti kelas terjemahan secara kelas yang konsentrate, nak belajar cara-cara nak terjemah, boleh hadir hari Khamis. Kita baru buat kelas baru hari Khamis jam 3 petang. Belajar daripada kaedah 1, A'udzu, Hamzah di awal kalimah. Kita ada 19 kaedah nak belajar. Jadi yang ini kita boleh terjemah kalau kita ada kaedah-kaedah tersebut. Jadi tambah-tambah vocab je, nak tambah makna-makna sahaja. Setiap minggu kalau kita terjemah ayat, atau setiap hari terjemah ayat, tambah vocab, buka kamus. Tapi mula-mula sebelum nak buka kamus, kena belajar dululah kaedah-kaedah. Jadi mudah insya-Allah. Jadi itu ayat kursi yang kita baca setiap hari beberapa kali, berulang-ulang kali. Sebagaimana surah Al-Fatihah kita baca berulang-ulang kali, tak wajar kita tak tahu dan tak faham. Ayat kursi juga antara surah yang kita diajar oleh ibu ayah kita daripada kecil lagi. Belum masuk sekolah dah diajar ayat kursi. Nak tidur baca ayat kursi, bangun pagi pun selepas solat subuh baca ayat kursi, setiap kali selepas solat baca ayat kursi. Takut, rasa takut dalam hati ni, baca ayat kursi. Nak keluar rumah, safar ke pun, kita berlindung pada Allah dengan baca ayat kursi, zikir pagi petang. Jadi ayat kursi ini sangat besar kerana di dalam ni ada nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi minggu lepas kita dah bincangkan Al-Hayyu. Minggu lepas kita bincang Al-Hayyu yang merupakan khabar, iaitu predikat yang kedua kepada Allah. Yang pertama, Allah dijelaskan tentang la ilaha illallah. Jadi bila kita belajar ataupun bila kita mengamalkan ayat kursi,
kita dah sentuh dah beberapa kali apa yang dimaksudkan dengan amal. Amal ini tidak hanya kepada bacaan ayat kursi itu, tak cukup. Kalau kita kata kita beramal dengan ayat kursi, bermakna saya tak pernah tinggal ayat kursi pagi petang, saya tak pernah tinggal ayat kursi setiap kali selepas solat. Tetapi amal yang sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, yang kita pun mungkin sebahagiannya ada hafal sikit ayatnya. Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kita berhenti kita betul amalah lah. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu amalan itu isim nakirah. Isim nakirah ni maksudnya kata nama am bahasa Melayu. Dia kata nama am dia umum. Jadi dia tak terkhusus. Kalau alif lam, kalau al-amal, baru itu isim ma'rifah atau kata nama khas. Jadi dia ada dia punya tanda dia alif lam kat situ. Tapi ini amalan, dia tanwin, ejaan dia ain mim lam tanwin, fathatain tu. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Jadi amalan ini dia umum. Jadi bila kita tengok dalam Quran, kita dapati amalan ni ada 3 bentuk. Sebab tu bila kita kata saya nak beramal dengan ayat kursi, bukan hanya di lidah saja. Sebab amalan ini ada 3. Apa dia? Bincangkan balik. Yang pertama apa dia? Qalbi, amalul qalbi. Amalul qalbi itu amal hati. Apa maksud amal hati? Kita punya perasaan takut kita kepada Allah, kita punya perasaan roja, harap, hub, cinta, kasih kita kepada Allah. Baca ayat kursi tapi tak rasa gentar kepada Allah. Tak sempurna. Sebab apa tak rasa gentar? Boleh jadi kerana tidak memahaminya, tidak menghayatinya sungguh-sungguh, tidak melaksanakannya. Jadi pertama sekali mesti ada amalul qalbi, iaitu apa dia? Perbuatan ataupun pekerjaan hati ni. Apa dia? Harap, takut dan juga cinta. 3 ni asas. Berdasarkan surah Al-Fatihah kita pernah bincang dulu. Dan lain-lain. Kemudian bukan sahaja takut, kemudian apa dia? Lisan. Kita ucap, kita baca sebagai zikir kita, sebagai ayat Quran yang kita baca. Itu lisan. Jadi yang kita baca itu amalan lisan. Tapi tak sekadar itu amalan ini, bukan hanya dibaca. Sebab Al-Quran ini diturunkan untuk dilaksanakan. Sebab tu para tabi'in dulu sebut apa? Al-Quran ini diturunkan untuk diamalkan. Tetapi orang hari ini menjadikan bacaan Al-Quran itulah sebagai amalan. Dah salah dah. Dulu lagi tabi'in lagi, zaman tabi'in selepas zaman sahabat dah bagi tahu dah hal ini. Mereka sebut macam mana maksud dia? Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Tetapi orang hari ini, iaitu zaman tabi'in itu, telah menjadikan Al-Quran itu, bacaan itulah sebagai amalan dia. Faham tak? Jadi dia anggap membaca Al-Quran itu amalan yang cukup besar, yang kemuncak dia. Bukan. Quran diturunkan untuk diamal, iaitu dilaksanakan setiap perintah Allah itu. Jadi bila kita baca ayat kursi, kita kena laksanakan perintah tersebut. Perintah pertama ada pada la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Allah la ilaha illa huwa. Allah tiada sebarang ilah. Maksud ilah, cek balik maksud ilah. Al-ilah maksudnya al-ma'bud wal mahbub, iaitu sesuatu yang dipuja, al-mahbub yang dikasihi secara mutlak, lagi al-ma'bud yang diibadahi, yang ditaati. Itu maksud ilah. Jadi tempat kita menumpukan segala pekerjaan kita kepada Allah. Berdoa hanya boleh kepada Allah. Beribadat hanya beribadat kepada Allah. Hidup ini seluruhnya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kerja kita, persekolahan kita, pendidikan kita, adakah semua itu kerana kita mentaati perintah Allah, atau dalam hal lain kita buat ikut kita punya kepandaian? Itu bukan sempurna la ilaha illa huwa dia. Kemudian kita bincang lepas al-hayyu. Kita ada Allah yang al-hayyu, yang kekal hidup, yang maha hidup, yang mana nanti di akhirat nanti Allah matikan seluruh makhluk dia.
Yang terakhir nanti yang mencabut nyawanya sendiri ialah malaikat maut. Kemudian ketika itu Allah bertitah. Tengok surah ayat 16 minggu lepas, surah 40. Surah 40 ayat 16. Jadi semua orang diwafatkan, dimatikan. Semua malaikat dimatikan. Kemudian Allah bertanya, limanil mulkul yaum? Allah tanya, milik siapakah kerajaan hari ini? Semua akan jawab milik Allah. Kerana apa? Kerana dia sahaja yang hidup. Semua kerajaan-kerajaan, semua orang yang ada kuasa, semua mati. Jadi kita ada Allah yang Al-Hayyu, yang terus hidup. Kemudian Allah sebut pula hari ini Al-Qayyum. Kita nak tengok hari ini Al-Qayyum. Jadi Al-Qayyum ini dia perkataan qama, berdiri. Jadi perkataan Al-Qayyum maksud Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum diambil daripada, dia adalah Al-Mubalaghah li Qaim. Kalau kita kata berdiri, dia perkataan qama. Qama berdiri, telah berdiri oleh ia. Orang yang berdiri, dia punya isim fa'il dia ialah qaimun. Jadi sekarang saya sedang berdiri, Syafiqun qaimun. Syafiq berdiri. Tapi dalam bahasa Arab ini, bila kita belajar dalam sorof, dia ada disebut sebagai sirah mubalaghah, nak menunjukkan yang bersangatan. Jadi antara bentuk dia adalah daripada qaim, dia jadi ditukar pada qayyum. Qaim jadi qayyum, ditukar kepada bentuk fa'ulun.
Jadilah dia Al-Qayyum. Ini kena belajar sikitlah dalam sorof ya, dalam ilmu bahasa Arab, dalam bahagian membentuk perkataan. Jadi bila dia pakai Al-Qayyum, sebab tu terjemahan dia sekarang bukan yang berdiri, tapi yang maha tambah dia. Sebab dia ada mubalaghah, yang maha, dan perkataan tu berdiri dengan sangat sempurna. Macam mana sangat sempurna? Berdiri sendiri. Jadi maksud berdiri sendiri bagaimana? Cuba kita lihat kerajaan yang ada di atas muka bumi ini. Macam mana suatu kerajaan itu boleh berdiri? Kerajaan manusia. Boleh berdiri dengan sokongan. Kalau zaman hari ini, zaman demokrasi, sistem demokrasi, macam mana kerajaan tu boleh berdiri? Sokongan rakyat. Sokongan rakyat yang kita pun sebut apa? Itu konon kuasa rakyat. Itu cakap-cakap kita lah. Jadi adakah Allah itu berdiri, berkuasa itu dengan sokongan? Tidak perlu, sedikit pun tak perlu. Kalaulah semua orang, semua jin tidak beriman kepada Allah hari ini, adakah kerajaan Allah akan runtuh? Tak, dia kekal berdiri. Allah kekal berkuasa. Sebab tu kalau kita baca surah Al-Mulk, kita akan rasa kekuasaan Allah itu. Surah Al-Mulk bermula dengan Tabarak. Surah Al-Mulk, nama pun surah Al-Mulk, nak cerita tentang kerajaan. Kerajaan Allah di mana? Petala langit dan bumi. Tabarak itu apa dia? Yang maha berkat, yang maha agung. Jadi Tabarak itu macam kalau kita menghadap raja, kita tak boleh panggil nama raja terus. Kita panggil apa? Depan tu ada apa? Yang di-Pertuan Agong ataupun yang mulia, yang untuk menunjukkan kebesaran dia. Jadi Allah Tabarak, yang maha berkat, yang maha agung. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sedangkan kerajaan-kerajaan yang ada semua itu pada tangan Allah. Tapi Allah tidak ada sesuatu pun yang menjadi pemboleh ubah untuk kekuasaan dan berdirinya Allah di situ, di kerajaannya. Sebab tu Allah juga satu yang maha berdiri. Jadi maksudnya dia tidak perlukan yang lain. Itu yang pertama. Al-Qayyum yang kedua pula, bila perkataan, kita tengok dalam surah dalam Quran dulu. Surah 13 ayat 33. Surah 13 ayat 33. Surah 13 ayat berapa? 33. Apa dia? Oh, dia bukan. Oh ya, betul. Yang ini saya silap. Jazakillah khairan. Dia wazan atau sirah fa'ul.
Betul kan? Jadi ain fa'il dia ya, jadi ada dua ya, jadi sabdu kat sini. Dua ya. Jazakillah khairah. Baik, jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد Tengok afaman huwa qaimun ala. Jadi qaimun, apa maksud qaimun? Yang berdiri. Bukan yang berdiri sendiri dekat al-qayyum ni. Secara umumnya qaimun maksudnya yang berdiri. Tapi kalau qaimun ni dalam ayat ni dipakai qaimun ala. Qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Apa dia terjemah dalam Quran? Dia kata apa? Yang menguasai, yang mengawasi. Betul. Jadi maksud Al-Qayyum ni ada dua kat sini. Ni yang kedua. Saya tak tulis kat sini. Jadi Al-Qayyum daripada Qaimun kan. Yang pertama yang ni, yang maha berdiri sendiri, maksud qaimun bin nafsih.
iaitu yang ni, yang maha berdiri sendiri. Kedua ni dia masuk dengan ala. Qaimun ala kulli, jadi ala setiap urusan, al-amri kita terjemah sini. Jadi ini yang masuk yang kedua, iaitu yang terus menerus menguruskan atau yang mengawasi. Sebab itulah samalah dengan maksud al-mudabbir. Al-mudabbir, yang mentadbir. Bahasa kita yang mentadbir itu bahasa Arab lah tu, maksud tadbir, urus. Urus. Okey, kita nak faham betul-betul insya-Allah kalimah al-qayyum ini. Nampak ke belakang? Jadi al-qayyum ada berapa makna? Dua. Yang pertama maksud dia apa? Yang maha berdiri sendiri. Kalau kita boleh sebut, ini bahasa Arab dia. Qaimun, sebut sama, qaimun binafsihi. Yang berdiri dengan sendirinya. Ya. Jadi Allah tak perlukan sesiapa untuk jadikan dia boleh berdiri sendiri. Dan hari ini kita boleh berdiri, yang kita ni berdiri hari ini pun kerana orang bagi kita makan. Ibu kita suapkan susu dia. Suatu susu ibu penting, kita sebut susu ibu penting kan. Sebab apa? Sebab untuk pilih kita berjalan dan berdiri ni. Tapi tidak untuk Allah. Allah tidak perlu sesiapa untuk dia berdiri. Maha suci Allah. Yang kedua, qaimun 'alal amri. Dia berdiri ke atas segala urusan dia, iaitu dia menguruskan, mentadbir segala urusan dia. Tetapi kedua-duanya ada terus ni, yang maha berdiri sendiri dan juga yang terus menerus ni. Dia ada mubalaghah. Apa dipanggil mubalaghah ni? Bersangatan. Nak tunjukkan qaimun ini bukan qaimun yang biasa-biasa, tetapi yang bersangatan hebatnya. Kalau dia berdiri, dia boleh berdiri sendiri, maha berdiri sendiri. Tak ada satu pun yang membantu dia untuk berdiri. Kalau dia menguruskan hambanya, dia boleh uruskan seluruh hambanya, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Daripada sebesar kuman kita sebut hari ini, sehinggalah langit yang kita lihat tu, semua tu Allah yang menguruskan. Jadi Allah yang maha berdiri sendiri. Tengok surah 20. Ayat 132. Surah 20 ayat 132. Surah 20 ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha
La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluarga engkau dengan solat dan bersabarlah ke atasnya. La nas'aluka rizqan. Apa maksud dia? La nas'alu ni kaedah 3 kalau belajar dalam modul. Kami meminta, ka akan engkau, rizqan akan rezeki. Kami tak minta engkau rezeki. Tetapi Allah kata apa? Nahnu narzukuk. Kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Jadi kita rasa hebat, manusia ni dia ada kuasa sedangkan dia diberi rezeki. Tetapi Allah tidak dia minta sedikit pun rezeki daripada kita. Itu maksud Al-Qayyum. Dalam semua urusan kehidupan kita, kita memerlukan tetapi Allah tidak memerlukan. Tengok dalam surah 35. Ayat 15. Surah 35 ayat 15. Ini qaimun ni, 2 titik tapi dekat sangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Jadi Allah bagi tahu kepada manusia, wahai manusia, antum al-fuqara. Saya dah berapa kali minggu lepas pun kita beritahu dah. Bila ada mubtada kemudian khabar dia tu alif lam juga makrifah, itu pembatasan. Maksudnya apa dia terjemah antum al-fuqara? Engkaulah. Dia terjemah dia begitu. Kamulah. Bukan kamu adalah. Nak bagi tahu adanya kamu sahajalah. Kamulah al-fuqara ilallah. Kamulah yang memerlukan kepada Allah. Semua manusia. Fuqara di sini bukan masuk fakir yang dalam asnaf zakat tu. Jadi ni dalil kami boleh terima asnaf, kami boleh terima zakat. Sebab apa? Antum al-fuqara dibawa dalil ni. Tapi dia tak layak sepatutnya. Sebab apa? Itu fuqara dari segi zakat. Ini fuqara ini kita kepada Allah. Jadi antumul fuqara'u ilallah. Kamulah yang memerlukan kepada Allah. Wallahu, dan Allah dialah al-ghani. Dialah yang maha kaya, al-ghani, yang maha cukup. Jadi dia tidak perlukan sesiapa. Sebab tu kalau siapa pun tak nak beriman kepada Allah, tak ada masalah. Tapi yang rugi antum. Yang rugi kita ini. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita ada Tuhan yang berkuasa. Sebab tu siapa yang beriman dengan ayat ini, dia tak takut dalam kehidupan dia. Orang ni rasa dia kata kena tunduk kepada kuasa barat. Sedangkan barat ada kuasa pun kerana siapa yang bagi? Allah. Fir'aun yang dahsyat itu pun Allah yang bagi. Tapi Allah dah bagi tahu sebabkan dia ni Al-Qayyum dan dia Al-Hayyu. Fir'aun runtuhnya kerajaan dia bila dia mati, sebab dia tak ada Al-Hayyu.
Dia tak ada Al-Hayyu. Tapi Allah, kerajaan Allah tidak akan runtuh selama-lamanya. Kerana apa? Allah Al-Hayyu. Itu manusia. Dia rasa dia hebat macam mana, tapi suatu hari nanti bila dia mati, waktu itu kerajaan dia juga akan runtuh. Dia tak ada kuasa lagi, maksud dia. Jadi itulah dia Allah yang maha berdiri sendiri. Dan satu lagi masuk Al-Qayyum pula ialah yang menguruskan urusan kehidupan kita ini. Jadi kita bergantung harap kepada Allah. Tengok macam mana Allah uruskan kehidupan dalam surah tengok surah 35 juga ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Jadi sesungguhnya Allah yumsikus samawati wal ard. Apa maksud dia? Dia yang menahan petala langit. Makhluk Allah yang paling besar yang dapat kita lihat dengan mata kita, apa dia? Langit lah. Arash ke kursi tu tak nampak, tapi dah tentu itu lagi besar daripada langit. Cuba kita tengok langit itu. Allah sebut langit dalam Quran sebagai apa? Sebagai bumbung. Al-Quran Allah sebut langit ini sebagai bumbung. Cuba tengok bumbung yang kita cipta. Untuk kita nak uruskan kehidupan kita ini, kita buat rumah. Cantik tak bumbung rumah kita? Cantiklah, tinggi. Tetapi semuanya ada apa? Ada tiang. Tapi bagaimana Allah mencipta langit tanpa tiang yang kamu lihat? Itu dalam surah Luqman Allah sebut. Jadi sama tak ciptaan Allah dengan ciptaan kita? Jadi kalau tak ada tiang, macam mana nak uruskan? Kita buat tiang kena panggil apa? Pest control. Sebab apa? Oh, ingat cantik dah buat pakai kayu kan? Oh, rumah cantik, harga berapa juta, tapi panggil pest control untuk apa? Tolong jangan pastikan anak-anak tak gigit. Sekali buka almari cantik, ambil buku hancur dah. Almari cantik dah, rupanya tak boleh nak selamatkan buku-buku kita.
Buku pula masa darjah 1 ke tulisan ke kan, kenangan kalau nak simpan habis begitu je. Itu manusia uruskan kehidupan dia. Dia nak urus kehidupan dia lagi macam mana manusia ni? Banyak, tapi kesemuanya pergi kepada apa? Kelemahan. Sebab Allah kata apa? Cuba tengok semua ciptaan aku. Nampak tak kecacatan? Nampak tak ketidakseimbangan? Surah apa Allah sebut tu? Al-Mulk. Tengok surah Al-Mulk ayat 3. ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور Dialah yang telah menciptakan 7 petala langit yang bertingkat-tingkat itu, yang kukuh, yang tidak ada tiang, yang besar, yang di bawahnya ada bintang-bintang yang besar-besar. Ma tara fi khalqir rahman, tidaklah engkau melihat pada ciptaan Ar-Rahman, sama ada yang langit tadi atau seluruh ciptaan Allah itu, min tafawut, tidak seimbang. Jadi kita 20 tahun tukar bumbung. Sebab apa? Dah bocor. Jadi selama kita hidup lah, pernah tengok ke bumbung Allah tu bocor? Roboh ke? Tertimpa atas Meru Perdana ni sekeping? Tak pernah sekali pun. Sebab apa? Kesempurnaan. Bagaimana Allah menguruskan dia. Kemudian Allah kata lagi apa? Farja', ulang lagi, cuba tengok lagi. Tak percaya? Bukan tak percaya. Kalau kamu tak mau juga mengabdikan diri kepadaku, ulang lagi tengok. Sebab Allah kata, cuba kamu tengok, kita semua akui tentang kebesaran Allah, ciptaan. Kalau kita kata ciptaan, pada bahagian penciptaan Allah dengan penciptaan manusia, kalah teruk kita kan dengan penciptaan Allah. Kita cipta barang mudah rosak. Kita compare dengan bumbung, cukup lah bumbung kita dengan bumbung yang Allah ciptakan itu. Jadi kalau begitu, apa selayaknya kita berikan kepada Allah? Kalau kita mengaku Allah pencipta yang maha hebat, yang menguruskan maha hebat, la ilaha illa huwa, pengabdian diri. Tapi manusia ni dia pelik sikit. Dia akui kebesaran Allah itu, tetapi dia tak pedulikan arahan-arahan Allah. Apa maksud tak pedulikan arahan-arahan Allah? Apa maksud tak pedulikan arahan Allah? Dia abaikan ni kitab yang dia sedang baca di hadapan ni, Al-Quran. Confuse. Jadi kalaulah penciptaan tak dapat tandingi, kenapa undang-undang, kenapa segala perintah Allah manusia tak peduli, tapi manusia nak modul-modul yang lain daripada modul yang Allah ciptakan, modul yang Allah sediakan.
Allah kata kalau tak beriman juga, tak mau patuh juga, tengok lagi, cuba bandingkan lagi. Allah kata apa? Farji' basar hal tara min futur, adakah kamu akan lihat sedikit daripadanya kecacatan? Buat letih je tengok. Letih tu apa? Letih nak renung, nak cari keburukan, takkan jumpa. Itu yang besar. Yang Allah suruh tengok yang paling dekat sekali siapa? Siapa yang dekat di mata, jauh di hati? Ha? Dekat di mata, jauh di hati apa? Teka-teki. Apa jawapan dia? Dekat di mata, jauh di hati. Entah. Hidung. Dekat dengan mata kita tapi jauh daripada hati. Hidung kan. Jadi Allah kata dalam Quran, cuba kamu tengok diri kamu pula. Kalau tak nampak juga yang langit yang besar tu, cuba tengok yang dekat sikit dengan kamu tu. Tu diri kamu sendiri. Surah 51 Allah suruh tengok. Ayat 21. Teka-teki orang dulu ya, nak melahirkan orang yang bijak pandai kan. Orang dulu-dulunya teka-teki ya. Orang sekarang ni teka-teki semua you buruk lah. Mi apa boleh makan dengan ais, itu pun teka-teki sekarang. Siapa tahu mi apa boleh makan dengan ais. Ini rakaman kena potong ni. Sebab nak upload, nak bagi yang tak dapat hadir tengok. Mi apa boleh makan dengan ais. Ni budak-budak Tadika tu lah yang tanya. Jawapan dia Milo Ais, dia kata. Dia sambung je lo belakang tu, Milo Ais. Tapi ini betul-betul. Ini teka-teki fiqah. Tapi mungkin sebagian dah tahu. Biasalah teka-teki orang kata apa, siapa dah tahu diam. Tak aci lah begitu. Tak adalah orang dapat jawab. Ibadah apa yang bila kita sedang buat, semua orang tak boleh buat? Kita seorang je boleh buat waktu tu. Raja pun tak boleh waktu tu. Gatal teka-teki pula. Ibadah apa yang kalau kita buat waktu tu, kita seorang je boleh buat, orang lain tak boleh buat, satu dunia tak boleh buat. Hatta raja pun tak boleh buat waktu tu. Seorang raja. Siapa tahu? Alhamdulillah, tak ada orang tahu. Kita belajar dulu. Jumpa dah soal 51 21. Jadi tengok Allah suruh kita tengok yang dekat pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kamu sendiri, apakah kamu masih lagi kekal tidak mau mengabdikan diri kepada Allah? Maka kerana itu kamu tidak dapat melihat. Itu kat situ soalan dulu. Pada diri kamu sendiri itu, kamu tak perhati ke? Kenapa kamu masih tidak mempatuh kepada perintah Allah, tidak mempedulikan kitabnya ini? Jadi cuba tengok diri kita ni, hebat tak? Kita ada sistem, walaupun kita ni besar ni je, tapi tengok sistem badan kita macam mana. Hebat. Tengok fizikal kita cantik tak? Semua hidung macam mana hidung? Semua ke bawah kan? Ada tak hidung yang ke atas? Tak ada. Sebab apa tak ada ke atas? Design payung. Design dia, kita kena design payung pula nanti. Sebab apa bila hidung ke atas? Takut hujan. Tu sumbat nanti. Tapi semua ke bawah. Kalau kita tengok lagi, boleh baca kajian ke, dalam badan kita ni, kita tidur nanti pun ada satu organ yang terus berjalan sampailah jantung. Tak pernah, tak ada Swiss.
Tak perlu berehat, kena charge. Ada segelintir lah yang kena charge. Itu sebab dia dah guna lama. Kalau Allah suruh charge sikit, pergi jumpa AJN, itu sikit musibah, sikit ujian. Ada bateri ke. Tapi tengok jantung yang Allah cipta tu, tak ada switch, tak ada nak pergi servis macam handphone tu. Siapa pakai lagi 3310 tahun 2000? Mana ada dah, bateri dia dah kembung dah. Overcharge, Freezer balik. masuk freezer balik, jadi kecut balik tak perlu semua tu. Kerana apa? Dan apa fungsi jantung tu? Nak mengepam darah. Lepas pam darah tu pula untuk apa darah tu? Bawa oksigen, angkut oksigen pergi ke seluruh tubuh kita. Tak ada oksigen sekejap dekat otak, macam mana jadi? Bahaya, jam kita. Kita punya ginjal ke? Buah pinggang. Apa fungsi buah pinggang? Nak menyingkirkan toksik-toksik badan kita, melalui kencing kita. Dia bersihkan darah tu automatik. Kita kena pakai apa? Filter. Kena panggil kowe, apa tu dipanggil? Kodi. Tak, dia ada istilah tu, kowe punya orang yang datang ke rumah tu. Kodi. Kodi dia tu. Sebab iklan besar, siapa nama tu? Pelakon tu. Dia kena panggil kodi tu untuk servis. Kalaulah setiap buah pinggang kita tu kena servis, macam mana? Setiap hari ke? Kecuali sedikit. Itu untuk Allah datangkan peringatan dan ujian. Itu sistem yang Allah cipta dalam badan kita. Afala tubsirun. Afala tu bukankah kamu tak melihat? Lihat dah. Sebab tu kita kena faham afala tu. Tu soalan istifham. Jadi soalan ni apa? Fa tu jawapan. Fala tubsirun. Bukan tidakkah kamu melihat? Bukan soalan dia begitu. Fa ni jawapan. Ni soalan. Lepas tu ini dia punya sebab dia. Jadi Allah biarkan sini tanda soal untuk kita fikir. Apakah manusia ini masih tak bersyukur kepada Allah? Sebab itulah dia tidak melihat diri. Apakah kerana dia tidak melihat dirinya itu, maka dia tidak terbalik? Apakah dia tidak mahu mengabdikan diri kepada Allah? Maka sebab itu dia tidak melihat diri dia sendiri. Padahal bukan tak lihat. Memang kita lihat pun diri kita ni. Allah cipta sistem yang sangat hebat. Tetapi manusia tetap lagi mensyirikkan Allah. Tu la ilaha illallah tu yang pertama tu. Betul Allah terangkan kenapa tak boleh mensyirikkan Allah. Sebab Allah Al-Qayyum. Kalau sistem tu lah masuk menguruskan kehidupan. Masuk menguruskan kehidupan, tengok sistem yang Allah cipta dalam badan kita tu, darah mengalir, kena pam, bersih setiap hari. Sebab apa? Ada jantung dan juga ada buah pinggang. Itu siapa yang uruskan itu? Allah. Jadi bila kuman masuk dalam badan kita, apa jadi kat badan kita? Dia bagi tanda. Demam. Itu tanda supaya pergi makan ubat. Cantik dah. Kalau semua tu tak ada reseptor, tak ada rasa apa-apa, makan perasaan pun tak ada, apa seronok hidup ni? Tak. Semua sakit lah, nampak muka dia macam mana sakit. Sakit hati lagi nampak muka dia macam mana. Itu diri kita kan. Allah juga suruh tengok makanan kita. Surah Abasa wa Tawalla ayat 24. Surah 80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
falyanzuril insanu ila ta'amih. Jadi lam tu fal, itu perintah. Maka hendaklah manusia ini memerhatikan kepada makanan dia. Jadi cuba kita pernah tengok ke makanan kita? Tak tengok. Macam mana pula? Tapi bila Allah suruh tengok tu maksudnya renung, tadabbur, hayati kekuasaan Allah pada makanan kita tu pula. Jadi macam mana kita dapat makan hari ni? Kita makan apa? Makanan ruji kita? Nasi. Nasi daripada beras. Beras daripada padi. Takkan tumbuhnya padi itu kalau tak ada sistem yang terbaik. Macam mana sistem yang terbaik tu? Siapa yang menguruskan? Allah. Macam mana nak dapatkan nasi yang kita makan itu? Tengok ayat seterusnya Allah kata apa? Anna sababna al-ma'a sabba. Sesungguhnya kamilah yang telah mencurahkan air dengan selebat-lebatnya. Antara perkara yang penting untuk kita makan padi, makan beras, makan nasi. Makan nasi itu nak hasilkan padi ataupun nak tanam padi tu mesti ada apa yang banyak? Air. Kan dalam tanda surah ni, surah Al-Mulk ayat last tu tengok Allah kata apa? Muka surat ni tanda. Buka surah 67 ayat 30. Ayat 30. Ayat tadi tanda dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Katakanlah, apakah pandangan kau? Apakah pandangan kamu jika air kamu itu menjadi ghauran? Apa ghauran? Kering. Maka siapakah yang akan mendatangkan kepada kamu dengan air yang mengalir? Jadi bayangkan kepada para petani, bila air tu tak hujan tak berlaku, pening tak para petani kita? Pening. Apa kesan dia? Tak boleh nak tanam padi, tak boleh nak tanam pokok-pokok. Lepas tu bila tak boleh tanam, apa jadi? Bila tak boleh tanam, tak ada hasil, tak boleh nak jual. Tak boleh nak jual, dia tak ada pendapatan. Kita pula tak ada. Dengan hanya Allah tahan air je. Tapi Allah dah cipta dah semua bumi ni. Masa Allah cipta bumi tu, semua dengan kadar dia, negeri masing-masing. Sebab tu kita ni, kita panggil apa? Khatulistiwa ni, apa dia punya cuaca dia? Hujan panas sepanjang tahun kan. Sampai kita ada nasi, namanya nasi apa? Nasi hujan panas. Nampak betapa dia belajar kat sekolah, dia nak apply juga, takut lupa. So cikgu yang suruh ingat macam tu. Warna pelangi tu ingat kan, rainbow apa semua tu, yang 7 warna tu kena buat lagu. Jadi dia buat pun nasi nama hujan panas. Hujan panas sesuai, kita boleh makan kita punya nasi tu. Tapi kalau Allah kering kan, tak turunkan hujan, Allah bagi tunjuk sikit je. Bila 5 hari tak ada air kat Selangor, apa kita tengok kat Facebook, apa kita tengok kat WhatsApp? Yang ada ialah makiamun, mengeluh, kami ada cara kami, tukar kerajaan lah macam ni, kerajaan ni kata tukar-tukar. Tapi Allah kata siapa yang akan datangkan air, itu baru bagi sikit.
Bukankah kita belajar dalam fiqh dah diajar tentang solat istisqa? Bila tak ada air apa buat sebenarnya? Solat. Memanglah solat istisqa tu tak berlaku lah dekat Selangor, tak perlu sebab hujan masih ada lagi. Yang tak ada tu dia tutup paip tu je supaya air tak mengalir sebab nak cuci. Tapi nak itu pencemaran. Tapi nak bagi tahu apa-apa pun mesti minta pada Allah. So bila berlaku, sebab Allah dah cipta sistem yang terbaik untuk Malaysia ni, hujan panas sepanjang tahun, tiba-tiba tak ada air. Macam mana boleh jadi begitu juga? Maksudnya kesilapan kat kita, manusia yang salah. Fakta dia begini tentang bab air ni. Boleh cari juga dalam dalam internet. Bumi kita ini kandungan air dengan darat berapa persen? 70-30. Semua air, bukan laut, semua air dalam dunia bumi ini 70% lebihnya adalah darat. Bukan air lah. 70% pula, 97% daripada 70% tadi ialah air laut. Siapa yang minum air laut? Ikan minum air. Kita tak gunalah air laut untuk mandi ke apa, tak ada, tak pakai pun. Kita kat Malaysia ni lah. Nak ajar kita kat orang Islam kat Malaysia ni. Kapal tu pakai tu untuk pelayaran semualah. Untuk kehidupan seharian kita tak pakai. Tapi pakaian baju semua dapat sebab apa? Kapal boleh berlayar atas laut. Itu fungsi lain. 70% air itu, 97% ialah air laut. Maksudnya 3% itu apa dia? Yang di darat. Termasuklah yang di dalam tanah dan yang sungai dan empangan-empangan kita. Daripada 3% itu hanya 0.3% saja air yang di sungai dan empangan. 0.3% daripada 3% itu, air itu ialah air yang kita guna. Faham tak? Jadi 100% air itu kita hanya guna yang Allah bagi. Itu pun tak guna semua. Maksudnya sumber yang kita guna ialah 0.3%. Lebih kurang itu angka dia. Boleh faham tak? Jadi daripada 100% air itu, berapa banyak yang Allah bagi amanah untuk kita jaga? 0.3%. Gagal ke berjaya? Gagal. Perigi tercemar, sungai tercemar. Sungai dulu jernih, sekarang semua kata warna apa? Teh ais kan, dengan minyak, dengan macam-macam. Baru bagi 0.3% untuk uruskan. Manusia dah gagal. Itu yang saya sebut kat semalam dalam kuliah pesara. Sebab itulah kenapa kena belajar fiqh. Pertama sekali bab apa? Bab taharah. Orang kata apalah duk belajar taharah. Taharah gagal. Sebab tu taharah tu 7 jenis air. Itu sumber air yang telah kita rosakkan. Sungai rosak, air hujan rosak, rumah kita cat tetangga sebab apa? Faktor hujan asid. Kenapa hujan asid berlaku? Kerakusan manusia, pembakaran secara terbuka. Bila hujan asid berlaku, apa berlaku kepada daun-daun? Daun rosak. Bila daun rosak, apa berlaku kepada sistem kehidupan kita nanti? Tak berlaku fotosintesis. So Allah kata, tengok makanan yang aku cipta. Kat Malaysia mungkin tak kuat sangat kot dia punya kesan hujan asid. Tapi di negara apa, Venezuela ke apa, hutan itu hampir separuh rosak kerana apa? Hujan asid. Jadi semua tu manusia punya tanggungjawab. Tapi Allah cipta dah cantik, manusia ubah. Manusia tu rakus sifat dia. Jadi Allah kata, kalau aku tahan air nanti, kepada siapa kamu nak minta? Tengok air, kamu tengok makanan yang kamu makan tu. Sebab apa? Kerana akulah yang menurunkan hujan. Tu sistem dia. Bila hujan turun, buka balik surah berapa tadi? 80 ayat yang ke-24. Tengok ayat 25 tadi. Jadi hujan yang asal tu turun tu, kita boleh terus, kita boleh berwuduk dengan air hujan kan. Tapi kalau sekarang ni lah, kalau kita duduk kat kilang-kilang tiap-tiap hari wuduk dengan air hujan, apa jadi agak semput kita. Bukan sebab air hujan tu, sebab kandungan asid dalam tu. Ayat 26. Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. Baik, bila kita tanam makanan yang kita nak makan itu, kita tanam apa? Benih dia. Benih itu dia akan keluar apa?
Dia bercambah, dia keluar tunas. Kita pun pernah tengok tunas. Tunas tu kuat tak macam mana batang pokok durian hari ini? Tak. Jadi dia ditanam dalam tanah yang mampat. Jadi apa berlaku? Untuk dia nak tumbuh, dia perlu keluar daripada tanah tu. Tapi macam mana yang lembut itu boleh keluar daripada tanah? Yang lembut tu boleh keluar daripada tanah. Petani kita tanam, kita bangga, wah hasil. Tak, macam mana berlaku dulu? Biji benih yang kecil tu keluar benih, keluar daripada tanah. Allah kata summa syaqaqna, kami yang belahkan tanah tersebut. Itulah kita minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, pembelah. Al-faliq, pembelah. Allah al-falaq, Allah lah yang membelah waktu pagi. Daripada gelap nampak cahaya, itu belah. Betul. Qul a'udzu birabbil falaq, maksudnya aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Dia bukan direct masuk falak tu subuh, tapi dia beritahu falak tu masih terbelah, iaitu bila pagi nanti kita akan nampak cahaya fajar sadiq. Di antara hitam tu nampak cahaya putih, seolah-olah terbelah. Lama-lama makin besar belahan tu, akhirnya cerah. Sama dengan bumi. Kita tanam pokok, tanam apa? Benih. Kemudian keluar tunas. Siapa yang nak belahkan tu? Allah. Jadi tanah tu lagi Allah ciptakan. Dia terbelah, keluarlah benih tersebut, tunas tersebut. Lepas tu dia keluar jadi apa? Dari satu batang pokok yang kita bangga. Aku adalah dalam lebih kurang 20 batang pokok durian, kita katakan. Jadi Allah kata, cuba tengok makanan yang kamu makan tu. Kalau dia tak mau keluar, Allah boleh jadikan demikian. Sebab tu kita dah belajar dah tentang macam mana Allah jadikan banjir seluruh alam ini pada zaman Nabi Nuh. Allah cipta sistem tanah ini akan serap air, tapi Allah takdirkan pada waktu tersebut jangan serap air. Apa jadi? Tanam tak tumbuh-tumbuh, tak ada masalah bagi Allah. Tapi sistem Allah tu untuk kita nampak kebesaran dia. Boleh je kita makan terus. Ada tak dalam Quran Allah sebut makanan terus? Nabi Maryam dapat makanan terus. Bani Israel dapat makanan terus, manna dan salwa. Tapi berapa ramai yang beriman, ramai yang tak beriman bila dapat makanan terus. Sebab tu Allah ciptakan biar ada sistem yang kita nampak, biar berfikir. Allah suruh tengok siapa yang buat boleh terbelah begitu. Sistem siapa tu? Siapa yang menguruskan? Siapa tu Al-Qayyum yang pada hal tersebut? Kemudian keluarlah batang pokok yang hebat. Fa'ambatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Apa yang Allah tumbuhkan lepas keluar daripada tanah tersebut, kami tumbuhkan daripadanya biji-bijian, bijirin yang kita sebut padi. Itu habban, bentuk-bentuk padi, gandum, apa lagi bali. Itu semua habban. Wa inaban, anggur. Buah-buah apa yang jenis macam anggur tu lagi selain daripada anggur? Beri. Wa qadban, sayur-sayur. Dapat makan kangkung, dapat makan sawi, bayam tanam kat rumah kita ke, beli kat pasar ke. Bayam Brazil hari ni, jauh tu bayam Brazil, tiba-tiba dia viral sekarang. Tanam Malaysia dapat Brazil. Tanam kat Malaysia je. Dia memang datang dari Brazil ke? Tak tahu Wa zaitunan wa nakhla, zaitun dan kurma yang penuh dengan khasiat. Wa hadaiqa, dan kebun-kebun yang rindang. Kita pun dapat menikmati keindahan pergi ke kebun-kebun sejuk, duduk bawah pokok tu. Wa fakihah, dan buah-buahan. Wa abban, dan rumput yang menghijau. Itu semua penting tu, rumput tu. Sistem. Kalau tak ada rumput, apa jadi pada kehidupan? Tak ada rumput, habis, senang. Tak ada pokok-pokok, apa jadi? Habis semua runtuh tanah-tanah ni. Hujan perlu tapi tak ada pokok, macam mana? Maksudnya kadang-kadang kita buat satu benda, mesti ada satu benda tertinggal. Dah siap dah ni nak present, nak buat kerja, nak bawa, dah siapkan kerja projek dalam komputer, nak bagi present, tertinggal kabel. Itu ustaz tanya. Tertinggal kabel. Dah lah kita punya laptop tak ada bateri, tertinggal kabel. Tadi dia dah penting sangat, tapi nak bagi tahu tu manusia.
ke ustaz-ustaz juga, manusia yang lain tak. Tapi Allah cipta terperinci. Suatu Allah tu khabir. Dalam ayat Allah kata Allah tu khabir, itulah khabir, pakar. Nak cipta tu perfect. Tak ada satu pun tinggal. Kata pentingnya hujan. Bila pentingnya hujan kena ada pokok. Tak ada pokok habis tanah. Sungai kita habis semua. Begitu yang Allah ciptakan. Daun tu pula, saya ada video ni nak tengok-tengok sikit. Kita pun tahu proses fotosintesis kan, belajar kat sekolah. Tapi saya rasa ini pun zaman sekarang ni mudah. Zaman belajar dulu tak nampak sangat. Bukan tak nampak apa, ada gambar-gambar lah. Video animasi ni kan cantik lagi sikit. Jom kita tengok sikit. Dia start. Bukan, dia dalam tu. Boleh pula. Sekolah tak, Allah suruh tengok makanan kita kan. Tak nampak. Penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau silet dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun. Contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas, sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh akut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh akut terdapat silem atau pembuluh kayu berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata, kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru. Karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2.
Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi hasil reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui fluid menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan. Sedangkan untuk oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Jadi kat lampu Okey. Jadi video tadi tu kita tengok satu sistem dalam selai daun. Kalau kita ambil daun tu bersamaan je daun. Tapi dalam tu punya sistem nak menghasilkan oksigen, makanan, siapa yang menguruskan sistem tersebut? Jadi sebab tu Allah suruh kita perhati kepada makanan kita. Hari ni kita perhati sampai dalam-dalam, sampai dalam sayur tu. Dulu kita mungkin perhati tengok sawah padi itu saja. Tapi hari ni orang boleh kaji sampai sedalam-dalamnya. Jadi apa kesan dia sepatutnya? Bila orang tu dibaca, lepas tu kena, tapi kesudahan buku video tadi dia kata jangan tebang pokok. Itu satu faktor lain lah, kena fikir. Sebab tu bila kita belajar, dia mesti pergi kepada Allah. Al-ilmu tu apa dia sebenarnya? Ilmu ma'rifatullah. Ilmu yang sebenar ialah dia akan mengajar kita mengenal Allah. Kita belajar sains, betul belajar sains, tapi dia tak pergi kepada Al-Qayyum. Dia tak ajar kita pergi kepada Al-Qayyum. Inilah Al-Qayyum. Kita dapat belajar sains tentang apa tadi? Buah pinggang ke, belajar sains tentang proses fotosintesis. Siapa yang menguruskan sistem tersebut? Yang itu manusia abaikan. Kalaupun dia tahu Al-Qayyum, tetapi dia tidak pergi kepada peringkat amal yang ketiga, iaitu pelaksanaan. Beriman kepada Al-Qayyum macam mana? Sami'na wa ta'na kepada Quran yang diturunkan ini. Itulah dia ayat kursi untuk kita, yang ada dalam surah Al-Baqarah, yang mengajar kita untuk melaksanakan segala perintah Allah. Dalam surah Al-Baqarah ni ada puasa, ada zakat, ada hijrah, ada jihad. Jadi bukan semata-mata Nabi kata tentang baca, siapa yang baca surah Al-Baqarah, siapa yang beramal dengan surah Al-Baqarah, di akhirat nanti Al-Baqarah itu akan jadi syafaat. Macam mana syafaat tapi kalau kita tak amalkan? Itulah maksud dia. Al-ilm, pokok tu sendiri menghasilkan makanan dia, menerusi proses fotosintesis. Itu matahari pun cerita tentang matahari. Kita panggil sistem suria, tak bincang lagi banyak perkara. Itu semua Al-Qayyum punya urusan. Maksud Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, itu satu perkara, iaitu Allah tidak perlukan sesiapa. Yang kedua, yang terus menerus menguruskan. Macam mana Allah terus menguruskan makhluk? Allah cipta sistem yang cuba kita lihat, sistem yang sangat dakik, yang sangat teliti sistem tersebut. Jadi sepatutnya bila kita belajar ayat kursi, kita membaca ayat kursi, beramal ayat kursi, kita semakin dekat kepada Allah. Mesti lebih jauh daripada syirik. Sebab dia bermula dengan la ilaha illa huwa. Kenapa tak boleh mensyirikkan Allah? Kerana Allah Al-Hayyu, kerana Al-Qayyum. Jadi sistem nak buat tu hebat tak? Senang tak nak uruskan? Kita jadi pengurus bahagian. Bukan boleh urus semua. Kalau kita urus semua pun terpaksa sub kat orang-orang pengurus bawah, pembantu, penolong dan sebagainya. Tapi semua tu siapa cipta, siapa yang uruskan? Allah. Lepas tu minggu depan kita akan bincang tentang apa dia. Nak uruskan itu, Allah tak perlu tidur, tak mengantuk. Tapi kalau manusia macam mana? Terlupa tekan satu button, sebab apa tertidur? Tak charge bateri kamera ke contoh, tak boleh nak rakam dah. Contohnya. Jadi itulah dia manusia dan beza dengan Allah. Kalau nampak beza demikian, taatlah kepada Allah. Baik, insya-Allah itu saja untuk minggu ini. Jadi moga-moga kita mendapat pengajaran daripada nama Al-Qayyum Allah ini. Baik, jazakumullah khairan atas perhatian.
Jadi cuba ingatkan apa yang kita bincangkan ni, masuk Al-Qayyum, masuk Al-Hayyu, murojaah balik, tengok dari dalil dia supaya kita sesi ingat. Jadi kita tangguhkan kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua saya terlupa masih lagi dibuka siapa yang nak berdaftar untuk kelas hari Khamis. Mudah-mudahan Allah bagi kita kemudahan untuk belajar. Ini yang ada uzur tu tak apalah, nak buat macam mana, kadang-kadang kita pun dah cuba usaha. Kita cuba buat lagi lah, insya-Allah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.